pagi hari ini Tuhan. Kami dapat datang ke tempat ini untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan, untuk memuji-muji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pada saat ini hamba-Mu Tuhan akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau urapi ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu yang penuh kelemahan ini ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kau berkati umat-Mu yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang sedang mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan pengertian ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara kasih Tuhan. 大家平安。 Selamat tahun baru maupun sudah lewat. 虽然已经过去了， Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， dalam situasi krisis yang melanda Indonesia saat ini, 在现在危机的时代， bahkan seluruh dunia ya, 并且是全世界， karena COVID-19 ini, 因为是这个疫情的关系， tidak sedikit orang kehilangan pekerjaan mereka. 有许多人失去他们的工作， Dan tidak juga sedikit orang yang kehilangan rumah mereka. 也有很多人也失去他们的家， Ekonomi mereka juga. 他们的经济也是， Bahkan ada yang sampai mengakhiri hidup mereka. 并且也有他们是自杀，了断他们的生命。 Tetapi tidak ada COVID-19 ini pun, kita akui bahwa sebagai manusia itu kita pasti akan mengalami yang namanya krisis. 但是如果没有这个疫情的话，我们也是仍然一样，因为我们人就是活在这个危机的时代。 Bagaimana respon manusia terhadap krisis dalam hidupnya itu juga berbeda-beda. 然后我们的反应，面对这个疫情也是不一样。 Kalau kita lihat dampak dari wabah COVID-19 ini cukup lumayan parah. 如果我们看这个疫情的这个严重趋势， Terutama di Indonesia ya saudara, terjadi PHK besar-besaran. 在印尼更严重，因为有被裁员的也很 Sehingga 多， jumlah pengangguran itu juga semakin meningkat. 然后没有工作的人也是增加了。 Nah, kalau tidak salah di Jakarta itu tercatat sekitar 500.000 pekerja telah terkena PHK. 如果没有记错的话，在雅加达有大概50万人被裁员。 Nah, saudara, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memprediksi bahwa pada tahun 2021, yaitu pada tahun ini, angka pengangguran bisa menyentuh 12,7 juta. 然后有预算过，就是在印尼，在这个2021年的预算就是有12.7 juta orang. 127万人要被裁员。 Nah, situasi ini juga berimbas kepada orang Kristen dimanapun berada. 这个也是对我们相信主的人也是一样， Karena banyak dari mereka itu mengalami pemotongan gaji dan bahkan dirumahkan. 因为有些人他们的工资就是被砍了一半，然后有的人也是在家里工作。 Dan semakin banyak orang pengangguran, semakin banyak kriminal yang terjadi. 越多人没有工作，越多这个坏人。 Tentu semuanya ini tidak mudah ya saudara-saudara kasih Tuhan. 这个当然我们不能去 Bukan hanya soal ekonomi kita, tapi juga soal kesehatan kita. Kita tahu bahwa yang meninggal karena COVID-19 ini lumayan banyak. 也不只是我们的经济而已，我们的健康也是有影响到。 Mungkin di antara kita itu sekarang merasa takut dan khawatir 可能我们有些人就觉得很害怕、很忧虑。 akan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita selanjutnya jikalau COVID-19 ini tidak kunjung selesai. 我们害怕，如果这个疫情还没过去的话，对我们的生命会怎样？ Dan bahkan juga ada yang sudah khawatir setelah COVID-19 ini, entah apalagi virus yang lebih ganas lagi yang akan menimpa dunia ini. 然后也有些人，他们也是担忧，等这个疫情过去的时候，还有什么病痛，还有什么疫情会来到呢？ Kekhawatiran seperti bagaimana dengan hidup saya selanjutnya, bagaimana dengan pekerjaan saya, studi saya, keluarga saya. 他们就担忧我等一下的生活要怎样，我的经济，我的生命，我的家人会怎样？ Tidak heran banyak dari kita bertanya-tanya kapan semua ini akan selesai. 当然，很多人他们就会去想，这 Kapan 个 semua ini akan membaik? 几时会过去呢？几时会好呢？ Sebagai orang percaya, 成为相信神的人， bagaimana kita meresponi krisis yang terjadi dalam hidup kita, saudara? 我们要怎样来反应呢？ Karena
Alkitab juga mencatat sejumlah krisis yang dialami oleh orang-orang pilihan Allah. 因为在圣经也是有一些危机，面临在 Kalau kita lihat 那 di 个时代。 Alkitab, Abraham harus pergi ke Mesir karena bencana kelaparan yang menimpa negeri mereka. Seharusnya dia sehingga dia harus pergi ke tanah Negeb. Jadi terjadi bisa kita lihat di Kejadian 12. 我们看在圣经里面，就是亚伯拉罕他要出这个埃及，要去别的地方。我们可以看在 Ishak juga mengalami hal yang sama pada masanya. 以撒也是一样， Anak-anak Yakub juga harus pergi ke Mesir karena terjadi kelaparan di tanah Kanaan. 他们要去埃及，因为在迦拿地那边就是发生了这个惊荒。 Dan masih banyak lagi kalau kita lihat di Alkitab itu krisis-krisis yang dialami oleh orang-orang yang dikasihi Tuhan. 还有很多这个危机在圣经里面也写过。 Narasi ini yang barusan kita renungkan menunjukkan bahwa krisis dapat berimbas juga kepada anak-anak Tuhan, saudara. 我们刚才所说的，可以发生在我们相信神的儿女的身上。 Lalu apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan untuk supaya kita bisa dalam mengalami krisis ini? 然后从圣经里面，我们可以学习，可以得到什么东西呢？ Apa yang bisa kita pelajari firman Tuhan? 我们可以学习什么呢？ Untuk menolong kita untuk mengatasi krisis yang dalam hidup kita ini. 直到可以帮助我们，可以面对这些东西呢？ Hal penting yang harus kita pahami adalah 重要的是我们要去 bahwa 关注 Allah 的 yang 是， kita percayai dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. 我们所敬拜的上帝，我们所相信的上帝是有 Mari kita 主 buka 权的。 firman Tuhan kita di Yesaya 46 我们打开我们的圣经，在以赛亚书第46章 ayat ke-9 sampai ke-11. 第9节到第11节。 如 Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 果找到，我们一起来读 Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. 以赛亚书第46章第9节到第11节。 Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. 以赛亚书第46章第9节到第11节，这里说：你们要追念上古的事，因为我是神，并无别神。我是神，再没有能比我的。我从前比较浅了解上帝， Yang mengakibatkan pengajaran mengenai suatu Allah yang lemah, 直到他们不明白上帝， yang keputusannya tergantung pada keputusan manusia 这个决定是在我们的 dan 身上， dapat dirubah oleh manusia. 也可以我们自己去来改 Saudara, 变。 jelas ini bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. 这样当然很跟我们圣经所教导的不一样， Yaitu mengenai satu Allah yang memiliki kedaulatan sepenuhnya atas seluruh ciptaannya, 就是因为神就是他有这个样的主权， yang telah menetapkan sebelumnya segala sesuatu yang akan terjadi 他已经默定了一切， dan yang akan membawa segala sesuatu bagi kemuliaan namanya. 然后也带了这些事情来荣耀他的。 Saudara-saudara yang Tuhan, saya akan menjelaskan 亲爱的弟兄姐妹，我要来 apa 解 makna 释 kedaulatan Allah. 神的主权是什么呢？ Kata berdaulat 主权的意思 ini berasal dari kata Latin yaitu superanus, 就是从拉丁里面，就是有能力， yang berarti di atas, melebihi atau melampaui. 就是在上面，就是超过。 Nah, ungkapan kedaulatan Allah ini bermakna 然后上帝的主权就是 keberkuasaan Allah serta keilahian Allah. 就是上帝有这个能力，就是他就是神。 Nah, saudara-saudara yang Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， seorang
teolog Reform yang bernama Arthur Pink dalam bukunya yang berjudul Kedaulatan Allah 就是有一个人他有写一本书，就是神的主权， mengatakan bahwa 他这样说。 menyebut Allah berdaulat sama halnya dengan menyebutnya sebagai yang maha tinggi. 如果说上帝是主权的上帝，就是说上帝就是在高高之上的上 Yang 帝， berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. 他就是有这样的主权，可以去命令一切万物。 Dan tidak ada seorang pun yang dapat yang menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau perbuat? 然后没有任何人可以推他说你做了什么。 Menyebut Allah berdaulat sama halnya dengan mengumumkan bahwa Ia adalah yang maha kuasa. 说上帝是有主权的上帝，就是显明说上帝是有这个能力， Yang mempunyai segala kuasa di surga dan di bumi. 就是有在天上或者在地上的 Sehingga tak 上 ada 帝， seorang pun dapat menggagalkan keputusan-keputusannya. 所以没有任何人可以打断他所立定的 Atau 一些事情， menentang kehendak-kehendaknya. 或者反抗他所做的事。 Dan lagi menyebut Allah berdaulat sama halnya dengan menyatakan bahwa Dia adalah penguasa yang satu-satunya, 然后说这个上帝是有主权的上帝，就意思 Raja 就 di 是 atas 说 segala raja, 他就是万王之王， Tuhan di atas segala Tuhan, 高高至上的神， seperti yang ditulis dalam 1 Timotius 6 ayat 15. 就好像在提摩太有说， Demikianlah Allah digambarkan di dalam kitab suci, saudara. 这样的上帝就是在圣经里面可以找 Jadi 到。 kedaulatan Allah berarti 所以上帝的主权就是， bahwa Allah adalah 上帝就是 pribadi yang utama 唯一的， dan yang tertinggi kekuasaannya atas alam semesta. 然后他的主权就是在 Saudara, 上 siapa 上。 sih yang Tuhan? 亲爱的弟兄姐妹们， Allah mencipta alam semesta. 上帝创作一切万物， Dia memelihara alam semesta 他就是看顾这 dan 些， Dia memerintah Suci. segala sesuatu dengan kesempurnaan. 他就是看顾了这个世界，就是完全的世界。 Jadi saudara-saudara yang Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹 Allah 们， sepenuhnya menguasai segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. 上帝就是控制了在这个 Semua 世界上 ciptaannya ini berada di bawah kendalinya. 一切，他所创造的，就是在他的手上。 Perlu kita ketahui bahwa ajaran kedaulatan Allah ini bukan berasal dari manusia. 我们要明白，上帝的主权不是从我们人所说的， Melainkan ajaran yang sudah dinyatakan diwahyukan Allah di dalam Alkitab. 但是已经在这个圣经里面有写作了。 Ada begitu banyak ayat firman Tuhan yang mengacu kepada kedaulatan Allah. 在圣经里面有很多显明出神的主权。 Namun saudara-saudara kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹 jika 们， kita melihat dunia saat ini, 如果我们看这个世界， secara serius kita melihat dunia ini, 我们用心来看这个世界的 bukankah 话， ada ketidakpastian dan kacau balau di mana-mana? 我们可以看到这个世界没有一个确定的事情， Kalau 然 kita 后 melihat 混乱。 dosa merajalela, 我们看这个罪恶就是 pelanggaran 很 hukum 多， terus terjadi, 然后也犯了罪的人也很多， kriminal semakin tinggi, 罪人也是很多， bangsa-bangsa bangkit melawan bangsa, 然后国打国， pandemi yang tidak kunjung selesai. 这个疫情一直不断的来。 Sekarang ini sepertinya segala sesuatu lepas kendali, saudara. 我们看这个世界好像没有控制力了， Apakah hal-hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak memegang kendali atas dunia ini? 是否这个显明出我们的上帝没有看顾这个世界呢？ Apakah Dia melihat dan mendengar? 是否他在看或者在听呢？ Atau apakah Dia tidak berdaya atau tidak peduli? 或者他无能为力， Nah, 或者不理 saudara-saudara 睬 kasihan 呢？ Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ada beberapa orang yang dianggap sebagai tokoh pemikir Kristen 有很多就是他们说是教导基督徒的人， menyatakan bahwa Allah tidak berdaya mencegah perang yang akan terjadi. 他们说上帝无能为力来去 Allah tidak berdaya mencegah hal-hal buruk terjadi. 无能为力去改变这些要发生的事情。 Secara tidak langsung mereka berkata bahwa sebenarnya Allah itu penuh maksud-maksud baik loh. 就是说他在话中有话，就是说上帝可以做
好的事情， namun tidak mampu mewujudkannya. 但是他无能为力去成就。 Dia rindu memberkati manusia loh, tapi ditolak mentah-mentah. 他很愿意来祝福我们人类，但是他没有能力。 Dengan ini menyimpulkan bahwa iblislah sesungguhnya yang telah berpengaruh terhadap banyak urusan dunia ini dibandingkan Allah sendiri. 这样就是说，这个魔鬼比较有这个能力来控制这个世界。 Jadi siapakah yang mengontrol kehidupan dunia ini, saudara-saudara 然后 kasih 是谁来控制这个世界呢？ Allah ataukah iblis? 是上帝或者是魔鬼呢？ Nah, ada teori yang menyebutkan bahwa manusia menentukan nasibnya. 有些人说人他的命， serta menetapkan tujuannya sendiri melalui kehendak bebas yang dimilikinya. 他们的命运就是由他们自己来去决定。 Bahwa iblis harus dipersalahkan untuk sebagian besar kejahatan di dunia ini. 然后这个魔鬼他们也是要就是被人定错了，定了错了这个他所做的事情。 Tapi apa kata Alkitab, saudara? 但是圣经说什么呢？ Alkitab berulang kali menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan atas alam semesta. 圣经说上帝就是宇宙万物的上帝， Bahwa lambang kekuasaan ada di tangannya. 权柄在他的手上， Bahwa dia menetapkan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. 他所定的就是他所喜悦的事。 Saudara, kitab suci bukan sekedar menegaskan bahwa Allah menciptakan alam semesta. 在圣经不是单单说神创作了宇宙万物的， Namun juga bahwa Allah memerintah serta berdaulat atas segala karya tangannya. 但是神也是有命令，然后有主权在这个世上的。 Nah, kedaulatan Allah ini atas segala sesuatu ini mencakup 然后神的主权， Allah berdaulat atas seluruh alam semesta. 上帝的主权就是在这个宇宙万物，他有这 Allah 个主 berdaulat 权。 atas alam. 在这个宇宙万物，上帝有他的 Allah 主权。 berdaulat atas makhluk ciptaannya. 他所创作的东西， Allah 有 berdaulat 他的 atas 主权， manusia. 他也有在人类的主权。 Allah berdaulat atas bangsa-bangsa. 他在万国，他有他的主权。 Allah berdaulat atas sejarah. 在历史上也有他的主权。 Allah juga berdaulat atas politik dan pemerintahan. 在这个政府上面，他也有 Allah 主 berdaulat 权。 atas setiap keadaan. 在一切所发生的，也有他的主权。 Allah berdaulat atas iblis dan akhir kata Allah berdaulat atas segala sesuatu, saudara-saudara Tuhan. 就是在一切所拥有的，有上帝的主权。 Nah, dengan krisis global yang sudah terjadi di dunia ini, 在这个经济危机上面， orang-orang di segenap penjuru dunia mulai mengalami kepanikan atau ketakutan. 有很多人在这个世上，他们就担忧，然后惊慌。 Tapi tidak demikian halnya dengan Allah kita. 但是我们的上帝不是， Dia takkan pernah merasa terkejut dengan apa yang terjadi. 他没有曾经惊慌过，或者 Sebab dia 担 adalah 忧 Allah 过， yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. 因为他是上帝，他所创作的，他所立定的。 Maka sekalipun dunia sedang mengalami kepanikan, 虽然这个世上在混乱中， pesan yang disampaikan kepada umatnya di tempat ini dan dimanapun berada adalah 神所要让这些人民所知道的是， jangan khawatir, saudara. 千万不要担忧， Segala 不要害 sesuatu 怕。 senantiasa berada di dalam kendali Tuhan. 一切所发生的在神的手上， Segala sesuatu bergerak menurut rencananya sejak kekekalan. 一切所发生的在神的旨意上。 Dan ingatlah firman Tuhan yang berkata bahwa 我们要知道，神的在圣经里 Allah 面有 turut 说 bekerja 过， dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. 在罗马书第8章第28节，这里有说。 我们打开一下《罗马书》第8章第28节，这里有说：“我们晓得末世都会相效力，叫爱神的人
对不起，我们晓得末世都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。 Nah, saudara saya kasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹 Segala 们， sesuatu yang terjadi baik, hal yang baik maupun yang buruk yang terjadi. 一切所发生的，无论是好或者坏， Tidak ada satupun yang terjadi di luar seizin Allah. 没有任何发生在神以外的。 Tetapi ini tidak berarti bahwa Allah bertanggung jawab atas dosa yang dilakukan oleh manusia. 但是这个不能说神，我们所犯的罪也是在神里面。 Allah tidak bertanggung jawab atas tindakan berdosa manusia. 我们所犯的罪，神没有负责任。 Karena Allah secara langsung menyebabkan terjadinya beberapa hal menurut kehendaknya yang efektif. 因为所发生的事是神的旨意， Yaitu yang bersifat mengarahkan. 但是就是发生的就是让我们的灵性， Misalnya ia memilih Paulus sebagai rasul dan Tuhan memanggil kita untuk mencari keselamatan. 比如说上帝呼召了保罗，然后要去拯救这些就是教导这些人得救的人。 Sebaliknya Allah mungkin membiarkan beberapa peristiwa terjadi menurut kehendaknya yang permisif, yaitu yang bersifat mengizinkan. 然后神也让这些事情发生在保罗身上。 Nah, saudara sedang Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Namun banyak umat Tuhan kurang menyadari hal ini. 有很多神的儿女，他们不明白这 Banyak 些， orang Kristen menganggap Allah hanya sebagai pengawas jarak jauh. 他们所知道的上帝是从远方 Bahwa Allah 看 tidak 的 secara 神， langsung terlibat 就是神没有亲自 dalam 来， berbagai peristiwa yang terjadi di atas bumi ini. 没有就是没有说神亲自和我们一样。 Jadi kehendak bebas manusia lah yang menentukan apa jadinya ini dunia. 所以就是说人类让这个世界变成了什么？ Kehendak bebas manusia lah yang menentukan nasib manusia di dalam dunia ini. 就是人类自己来去控制他们的命运是什么？ Nah, berbicara mengenai kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia, 如果说上帝的主权和我们人类的旨意的话， ada dua pandangan ekstrim yang perlu kita hindari. 有两方面我们要去Dua pandangan ekstrim yang perlu kita hindari. 我们要去避免的， Yaitu pandangan hyper Calvinisme dan pandangan Armenian. Kedua pandangan teologi ini tidak pernah mencapai titik temu, saudara. 这两个教导是没有一个可以连接的。 Maaf saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini agak dalam, tapi kita harus mau tidak mau kita harus belajar. 今天的比较深，但是我们要去学习一下。 Nah, saudara sekalian dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， pandangan hyper Calvinis 这个比较第一方面的， berpegang pada takdir, 就是他们就是看的这个命运， yaitu pandangan yang beranggapan bahwa setiap kejadian sudah ditentukan 他们就是说一切所发生的事已经被决定了， dan manusia 被立定 hanya 了。 bisa menerima apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan tanpa bisa berbuat apa-apa. 我们人只能单单接受，然后不能去做什么。 Menurut pandangan ini, 然后这样的看法， manusia hanyalah seperti wayang. Tahu kan wayang, saudara? 人类就好像是一个玩偶， Yang melakoni apa saja yang dikehendaki oleh sang dalang. 就是好像这些玩偶，我们人可以去弄它，要怎样 Jadi 它就怎样。 orang-orang yang begitu saja menerima segala sesuatu yang terjadi sebagai nasib atau takdir yang ditentukan. 所以这些人类他们就是接受，他们在身上命运发生什么事，他们就去接受而已。 Yaitu mereka bersikap pasrah pada nasib dan tidak ingin merubahnya. 他们就是不要去改变，就是这样就这样吧。 Sebaliknya, pandangan yang kedua yaitu pandangan Armenian 然后第二个方面， lebih menekankan pada kehendak bebas atau free will 就是 manusia. 我们人类的自由选择。 Bagi mereka, kehendak bebas adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk membuat pilihan secara sukarela, 自由选择就是让我们可以自由的去选， secara bebas dari segala kendala, 自由的去做， dan tanpa terhalang. 然后没有一些东西可以拦阻。 Manusia bebas membuat pilihannya sendiri, 人类可以自由的去选择， yang hanya melibatkan keputusan
keputusan dan kehendak manusia itu sendiri 就是依靠他们自己的决定、自己 tanpa 的意义， melibatkan Tuhan. 不要让神来参与。 Di sini bagi mereka Allah hanya sebagai pribadi yang merestui. 在这里，他们就是说，上帝就是merestui dan melegitimasi apa yang menjadi keputusan dan pilihan manusia. 他们就是觉得上帝就是来祝福他们所做的事情而已。 Jadi saudara, 所以，亲爱的弟兄姐 pandangan 妹们， hyper Calvinis ini menekankan kedaulatan Allah tetapi mengabaikan tanggung jawab manusia. 第一方面呢，刚才我们所说的，他们就是误解了上帝的主权。 Sebaliknya Arminian 然后第二方面的， justru menekankan tanggung jawab manusia tetapi menyediakan kedaulatan Allah. 他们就是说，他们人类有他们的责任，但是他们把上帝只做一个祝福的管道而已。 Saudara-saudara yang Tuhan, sesungguhnya kedaulatan Allah tidak meniadakan kehendak bebas manusia. 亲爱的弟兄姐妹们，其实上帝的主权不是让我们人类 Sehingga manusia tetap harus 自由选择， bertanggung jawab. 所以我们人类要有自己的责任， Untuk menjelaskan kedua hal ini 要来去了解这两方面 memang 的事 tidak 情， gampang, saudara. 没有那么简单。 Saya akui topik ini memang agak sulit untuk dijelaskan dan dimengerti. 我晓得这两个题目不那么简单去 Tapi saya akan 解释， berusaha menjelaskan kepada saudara semampu saya. 但是我要尽力来向大家解释一下。 Karena ajaran tentang kedaulatan Allah ini sangat berarti, sangat penting bagi iman kita. 因为关于上帝的主权，对我们来说是很重要。 Tapi tentu saja penjelasan saya ini tidak akan pernah sempurna. 但是我所解释的，当然不是 Maka 那 dari 么完 itu 全。 berdoalah kepada Tuhan meminta pengertian, saudara. 所以我们要向上帝祷告，让上帝给我们智慧。 Nah, saudara sekalian Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， apakah kemutlakan kedaulatan Allah 上帝的主权 mengakibatkan manusia tidak memiliki kehendak bebas sama sekali? 是否上帝的主权让我们这些人类没有这些自由的选择呢？ Sebenarnya saya sudah jawab tadi 刚才我已经说了， bahwa kedaulatan Allah tidak meniadakan kehendak bebas manusia. 上帝的主权不让我们人失去了这个自由的选 Jadi 择， manusia memiliki kehendak bebas 所以我们人有这样的自由选 karena 择， manusia bukanlah robot. 因为我们人不是机器。 Tapi pertanyaannya ialah, 但是问题就是， jika manusia memiliki kehendak bebas, 如果我们人类有自由选择， sejauh mana kebebasannya? 我们有多自由呢？ Dan apa batas kehendak bebas manusia? 然后我们的有在哪一个限度呢？ Apakah ini berarti bahwa manusia bebas melakukan apa saja sesuka hati tanpa ada yang bisa kendalikan? 是否意思就是说我们人类就是可以做任何事，然后没有人可以控制呢？ Bukan, saudara. 不是， Terlepas dari teologi seperti apa yang dianut oleh seseorang, terlepas dari teologi seperti apa yang dianut oleh seseorang, 他们所了解、所明白的， dia tetap tidak bisa mengabaikan sebuah fakta bahwa manusia tidak bebas secara mutlak. 他们无法去， Manusia tidak bebas secara mutlak. 他的意思是说，人类无法就是自由，比较自由去做他所要去做的事。 Entah dia seorang Reform atau Arminian, 不晓得他是什么 kita 样 harus 的， mengakui Jauh bahwa tahu. manusia tidak bebas secara mutlak. 他们要了解，就是人类没有这样他们所想象的那个自由。 Ada sesuatu yang memagari kehendak bebas manusia. 有一些拦阻我们人类的自由选择。 Saudara-saudara Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， manusia memang tidak mungkin bisa bebas sepenuhnya. 对的，我们人类没有我们想象的可以这样的自由 Jika ada 选 yang bebas 择， secara mutlak, 因为没有这样的自由选择。 dia juga bebas untuk merampas kebebasan orang lain. 然后如果有这样的自由，我们也是可以自由来抢 Dia 人 boleh hidup 的东 sesuka 西。 hati tanpa disalahkan. 他可以这样自由的抢，然后不能去怪。 Hal ini jelas tidak mungkin. 这样的事情当然是不可能。 Kehendak bebas yang dimiliki oleh manusia tidaklah mutlak. 自由选择在我们人类是没有这样的自由 Ada 的， satu hal yang memagarinya. 有一些东西拦阻。 Apa yang memagari kehendak bebas manusia, saudara? 是什么东西呢？ Yaitu kedaulatan Allah. 就是上帝的主 Jadi 权。 kesimpulannya adalah
Kedaulatan Allah tidak meniadakan kehendak bebas manusia sehingga manusia harus terus bertanggung jawab. 意思就是说，上帝的主权没有让我们人类可以有这样的自由选择，直到 Namun kehendak bebas di sini tidaklah mutlak. 但是这个自由选择呢，不是立定的。 Kehendak manusia dipagali oleh kedaulatan Allah. 我们的自由选择是由上帝的主权来 Artinya kehendak bebas manusia berada dalam kendali Allah. 意思就是说，我们人类所要做的事是在上帝的主权， Itulah luar biasanya Tuhan kita, saudara. 就是我们的上帝这样的特别， Dalam kuasa dan hikmatnya yang tidak terbatas, 在他的智慧无限的智慧上， Allah sanggup menjalankan kedaulatannya tanpa meniadakan kehendak bebas manusia. 上帝可以用他的主权来去让我们这些人类来去下次。来去限制他所要做的事情。 Jadi saudara, penegasan Alkitab mengenai kedaulatan Allah yang mutlak ini tidak meniadakan tanggung jawab manusia. 所以说，上帝的主权不是让我们人类没有负他们做的责任， Sebaliknya justru ini menjadi anugerah yang menopang kehidupan manusia yang telah dilemahkan oleh dosa. 反而我们人类要去负责任他们所做的事情。 Dua hal ini tidak dipertentangkan, yaitu Allah berdaulat dan manusia bertanggung jawab. 上帝有他的主权，然后我们人类有他的责任。 Sikap yang menekankan kedaulatan Allah tanpa dilengkapi dengan penegasan tentang tanggung jawab manusia 如果上帝的主权，然后我们人类没有负责任的话， akan cenderung menjadi fatalisme. 就是会让这些东西误解了。 Sebaliknya terlalu memfokuskan perhatian pada tanggung jawab manusia, tetapi mengabaikan kedaulatan Allah, 然后我们人只单单关注在他们的责任，然后误解了上帝的主权。 berarti meninggikan ciptaan dan meninggikan sang pencipta. 意思就是说，他们高举了他们所创作的事，然后去误解，就是把上帝的主权 Nah, seperti 看扁了。 contoh pada firman Tuhan di Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Katanya bahwa domba-domba Kristus itu pasti tidak akan binasa. Di situ katakan bahwa domba-domba Kristus pasti tidak akan binasa. 在约翰福音里面有说，上帝的羊不会被毁灭。 Namun di 2 Petrus pasal 1 ayat 10 dikatakan bahwa orang Kristen hendaknya juga berupaya agar panggilan dan pilihannya makin teguh. 然后在彼得后书也是也有写这样， Nah, masih banyak lagi gambaran yang serupa seperti ini. 还有其他的 Tidak saling berkaitan tetapi saling melengkapi. 没有连接的关系，但是他们可以让这个东西完美。 Dengan demikian kitab suci menegaskan baik mengenai kedaulatan Allah maupun tanggung jawab manusia. 所以说，在圣经就是可以看到上帝的主权，还有人类的负责任，要负责任。 Karena Alkitab mengajarkan tentang kedaulatan Allah, 因为圣经教导上帝的主权， maka kedaulatan Allah atas segala sesuatu 所以上帝的主权 tidak boleh dan tidak bisa disangkal. 不可以去否认， Hanya karena ketidaksanggupan kita 只因为我们无法去做， untuk memahami cara 无法去了解 kerja Allah antara kedaulatan Allah dengan yang namanya kehendak bebas atau tanggung jawab manusia. 无法去明白上帝就是我们人类的自由选择，或者上帝的主权。 Nah, saudara-saudara Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， dulu waktu kami masih kuliah 1 tahun pertama di seminari di Jakarta, 在我们第一年在耶城读神学院的时 pada 候， akhirnya kami pindah ke Bandung. 到最后我们搬去万隆， Nah, ada dosen kami yang mengajarkan tentang perihal kedaulatan Allah dalam karya penyelamatannya, 有一个老师这样的教导我们， yaitu mengenai penetapan Allah atas orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. 就是Yaitu mengenai penetapan Allah atas orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. 就是有一个人，他们已经定了他们怎样被拯救。 Katanya begini, 他这样说， pemilihan Allah atas mereka yang selamat atau binasa
上帝选择这个人是就是被拯救或者毁灭的时候， berdasarkan prapengetahuan Allah 就是关于上帝所知道， sejak kekekalan 就是sejak kekekalan bahwa orang tersebut akan memilih Allah atau menolak Allah. 就是说这个人到最后他是选择上帝或者不选择上帝。 Menurut saya ini kurang tepat saudara-saudara kasih Tuhan. 如果我的看法，这个是比较不符合我。 Saya tidak mengatakan bahwa teologi saya, doktrin saya pasti paling benar, tapi saya mengajak kita semua untuk berpikir. 我没有说我的比较对，但是我要以大家来分享，我们要来去想一 Karena 下， begini, 因为这样， dengan mengatakan Allah memilih seseorang untuk selamatkan karena Allah terlebih dahulu mengetahui bahwa orang itu akan memilih Allah atau tidak. 如果我们这样想的话，如果上帝让这个人得救的话，因为上帝已经知道这个人会选他或者不选他的话， Sama saja mengatakan bahwa keselamatan bergantung pada respon manusia itu sendiri. 就是意思就是说，这个得救就是我们人类自己来去选择的。 Bergantung pada kebebasan manusia itu memilih untuk percaya 就 kepada 是我 Allah. 们人类来选择，自由选择，我们要相信上帝或者不要相信上帝。 Pertanyaan saya adalah, 我的问题就是， bagaimana manusia yang mengalami kerusakan total dapat memilih Allah? 我们人类已经毁坏了人类，怎样来有这样的能力来选择 Bagaimana 上 jika 帝 tidak 呢？ ada yang merespon? 如果没有人来反应的话，我们 Maka 怎样？ gagallah rencana Allah. 就是说神的旨意就是失败了吗？ Jika Allah tidak berdaulat 如果上帝没有主权， dan hanya mengandalkan kebebasan bebas manusia saja yang telah jatuh ke dalam dosa untuk mencari Allah, 只靠着我们人类犯罪的人类来去 saya yakin tidak ada satupun yang mencari Allah. 来去找上帝，我相信没有任何人会去找上帝， Sehingga tidak ada seorang pun yang selamat. 所以没有任何人会被拯救。 Karena firman Tuhan juga berkata, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. 因为在圣经有说，没有任何人来找上帝。 Perlu kita ketahui bahwa 我们要知道， setelah manusia jatuh ke dalam dosa, 当这些人犯了罪的时候 maka， seluruh aspek dari manusia itu mengalami kerusakan total. 我们的人的一切就是已经毁坏了， Sehingga manusia tidak dapat lagi mengenali 所以人类不能去 atau mencari 找 kebenaran yang sesungguhnya 找真理， dengan usahanya sendiri. 就是用他们自己的能力来去找。 Mengenai hal ini dapat kita pelajari dalam ajaran tulip, yaitu total depravity, yaitu atau kerusakan total. 就是我们在一本书可以可以看到，就是毁坏的一些事情。 Nah, karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka hubungan antara Allah dengan manusia pun rusak. Sehingga manusia mengalami keterpisahan dari Allah. 当人类犯了罪的时候，他们就是以上帝就是有一些东西来拦阻他和上帝的亲密的关 Sedangkan 系。 kita telah mengetahui bahwa kehidupan manusia harusnya mengarahkan dirinya kepada Tuhan 我们 dan 知道， berpusat kepada Allah. 我们知道，我们人类就是要关注在我们上帝。 Tanpa itu maka manusia hanya berada dalam kegelapan. 如果没有这样的话，我们人类就是活在黑暗中。 Mereka berpusat pada diri sendiri atau pada ciptaan lain. 他们只关注他们自己，或者关注其他的 Jika 创 kita 作。 telah memahami hal ini, 如果我们了解这些事的话， maka dengan sendirinya kita memahami bahwa 我们会了解， tanpa anugerah dari Allah, 没有神的恩典， maka manusia tidak akan pernah bisa kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. 我们人类不能回到真理。 Artinya semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, 意思就是说，当人类犯了罪的时候， maka kehendak bebas manusia juga mengalami kerusakan total. 我们自由选择的这个自由就是已经毁坏了， Sehingga manusia cenderung melakukan apa yang jahat. 直到我们人类所做的事就是坏的， Sehingga apa yang dilakukan manusia tidak lagi sesuai dengan kehendak Allah. 所以我们人类所做的就是不符合上帝的 Dan 旨 apa 意。 yang dipilih manusia dengan kehendak bebasnya itu Lalu tidak berpusat lagi kepada Allah. 完了，我们人类所选择的就是不关注在上帝了， Jadi bersyukurlah saudara. 所以我们要感恩， Sebab kita diselamatkan Allah oleh sebab anugerahnya kepada kita. 因为上帝的恩典已经拯救了我们， Sebab ia berkenan menyatakan kasihnya kepada kita. 因为他愿意让他的爱来给了我们。 Kalau kita merenungkan hal ini, betapa beruntungnya kita saudara. 如果我们去想的话，我们何等的有福。 Oleh karena itu hendaklah kita hidup dengan tidak sembarangan. 所以我们要活着，不要乱来活。
Tetapi hendaklah kita hidup sesuai dengan kehendaknya dan menyenangkan hati Tuhan. 但是我们要活着，就是让上帝的旨意活住在我们的身上。 Nah, saudara yang Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， banyak contoh yang dikemukakan dikemukakan Alkitab untuk menggambarkan kedaulatan kuasa Allah dinyatakan. 还有很多很多的事，我们可以说的，就是上帝的主权。 Salah satunya adalah tentang kisah 3 orang pemuda yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. 其他就是以撒、撒拉、以撒，还有Abednego， Di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka 在无能为力的情况上， menghadapi perapian yang menyala-nyala dan murka dari sang raja, 他们要面临了这个火烛的时候， Allah hadir memberikan mereka pertolongan. 上帝与他们同在，要拯救他 Kalau 们。 kita lihat di situ kehadiran Allah itu malah mengagetkan Nebukadnezar. 我们看上帝的存在，就是吓倒了这个尼布加尼撒 Di，situ dikatakan ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. 因为他看到有4个人在这个火坑里面走来 Saya 走去。 tidak perlu menjelaskan secara detail lagi ayat firman Tuhan ini karena kita semua tahu kisahnya tentang 3 pemuda ini ya. 我不用去解释，因为我们大家应该是明白了这个3个人的 Mereka tidak terluka 故事。 ketika mereka berada di perapian. 他们3个人在火坑里面，他们没有受伤。 Dan Raja Nebukadnezar berkata bahwa keempat itu rupanya seperti anak dewa. 然后尼布加尼撒说，他们好像是神。 Kita tidak tahu secara pasti siapa onum keempat yang ada di perapian bersama ketiga pemuda ini. 他不晓得有4个人，这个人是谁？ Ada yang menafsirkan itu adalah kemunculan prainkarnasi Kristus. 可能有人说，这个人是耶稣的。 Terus malaikat Tuhan atau Allah sendiri. 耶稣或者是天使或者是上帝， Sekalipun kita tidak dapat memastikan siapa sosok itu. 虽然我们不能去确定这个 Yang 是 pasti 谁， Nebukadnezar melihat kehadiran sosok ilahi. 但是尼布加尼撒他确定他看到是有一位， Siapapun Right. sosok ilahi tersebut, kita dapat melihat bahwa Allah mengekspresikan solidaritasnya, kehadirannya berserta ketiga hambanya itu. 就是上帝以这个3个人同在，拯救了他们。 Kehadiran Allah merupakan kekuatan yang maha dahsyat melewati perapian dan kuasa raja. 上帝的存在就是让这个3个人可以度过了这个火坑， Nah, saudara-saudara 被 Tuhan, 烧的。 percayalah bahwa Allah menjamin bahwa Ia hadir bersama-sama kita di setiap krisis yang kita alami. 我们要相信我们的上帝有这个能力，让这些危机可以度过。 Allah juga mempunyai cara yang berbeda-beda untuk hadir dalam pengalaman setiap anak-anak Tuhan. 上帝有他自己的方法来拯救我们 Kadang 这些 dengan 人， cara yang tidak terduga. 可能用我们不能想象的这个方法。 Kadang Tuhan hadir lewat renungan yang kita baca. 有些上帝在我们所读的圣经里面，他存 Atau 在。 ayat firman Tuhan yang kita baca. 在我们刚才所读的圣 Atau 经， melalui perkataan dari seseorang seseorang yang berkata kepada kita. 或者经过有某些人对我们说， Tuhan dapat menunjukkan kehadirannya ketika Ia memenuhi kebutuhan kita di saat kita kekurangan. 上帝可以上帝的存在会让我们觉得Tuhan dapat menunjukkan kehadirannya ketika Ia memenuhi kebutuhan kita ketika kita kekurangan. 在我们缺乏的时候，上帝会存在。 Dan masih banyak lagi cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. 还有其他的，就是上帝没有让我们自己度过我 Dia 们 selalu 所 hadir 发生的事， bersama-sama kita, 他永远与我们同在， terlepas kita menyadarinya atau tidak. 在我们晓得或不晓得。 Nah, mungkin saudara-saudara kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， mungkin saudara juga bertanya mengapa ada juga kalau kita lihat di Alkitab ada nabi-nabi Tuhan yang digergaji, dibunuh dan dengan pedang. 可能我们会想，为什么上帝的这些被呼召的这些人，有些人会被杀，然后有被这个火坑被烧或 Mereka juga 被杀 menderita 了， kekurangan, 他们也有缺乏， siksaan. 也被逼迫。
Mengapa para pahlawan iman ini tidak mengalami kelepasan seperti yang lainnya atau seperti ketiga pemuda tadi? 为什么这些人没有好像刚才我们所看的这个3个人，上帝与他们同在这些人呢？ Atau juga mengapa orang yang lainnya itu tidak mengalami 或者为什么这些人他们没有？ penderitaan seperti pada pahlawan ini yang tadi digergaji, dibunuh? Ada juga yang tidak mengalaminya, ada juga yang mengalaminya. 为什么没有被好像刚才这样的人被杀或者被烧或者被什么的？ Jawabannya adalah 他的答案是 karena Allah berdaulat. 因为上帝有主 Oleh 权， karena berdaulat dia bertindak menurut kerelaan kehendaknya semata. 因为上帝有主权，所以他就是让他的旨意发 Kita 生。 memang tidak dapat menyelami pikiran Tuhan. 我们人当然不能去了解上帝的想 Kita 法， tidak dapat mengerti sepenuhnya keputusan dan kehendak Tuhan. 我们也不能去了解上帝的上帝的决定。 Tapi satu hal yang pasti dia tidak akan pernah meninggalkan kita. 但是有一件事就是上帝一定与我们同在， Seperti firman-Nya berkata bahwa dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. 就是上帝圣经有说他与我们同在到世界末了。 Matius 28 ayat 20b dikatakan di situ, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 在马太福音第28章第20节下半段，这里有说，马太福音28章第20节下半段。 我就常与你们同在，直到世界的末了。 Dan saudara, penyertaan dan pertolongan Tuhan bisa bermacam-macam caranya. 我们看上帝的拯救，上帝的看顾是有他的方法。 Kadang sulit dimengerti. 有时我们不明白。 Barusan tadi malam terjadi kecelakaan pesawat dari rute Jakarta ke Pontianak. 昨天发生了一件事情，就是飞机从这个雅加达到昆甸。 Di dalam pesawat itu yang celaka itu juga terdapat orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada Tuhan. 在飞机里面也有相信上帝的人。 Tapi di sisi lain saya melihat kesaksian ada seorang anak Tuhan. 然后在另一方面，我看的一个见证就是上帝的 Dia 儿女。 bersaksi bahwa yang seharusnya dia menaiki pesawat itu. 他就是做一个见证，就是他要上这个飞机的， Tiba-tiba dia dipindahkan 但是突然间他被搬去 ke pesawat yang jam 11. 11点的飞机， Sedangkan pesawat dia seharusnya jam 1.25 menit yang kecelakaan itu, tapi dipindahkan tiba-tiba ke jam 11. Akhirnya dia terhindar dari kecelakaan itu. 因为他的机票是1点25分的，但是他被改了，变成了11点的飞机，所以他就是脱离了这个。 Di situ dikatakan dia sangat bersyukur Tuhan masih memberikan dia kesempatan untuk hidup. 在这里他就是感恩感谢上帝，还给他一个 Tapi 机会可以 bagaimana 活 dengan 着。 orang yang berada di pesawat yang juga adalah anak Tuhan? 然后在飞机上里面的这些相信上帝的人 Nah, 怎样呢？ disinilah terjadi misteri yang kita tidak bisa pecahkan, saudara. 就是在这个里面，我们无法去了解这个 Tuhan 事情。 berdaulat melakukan segala sesuatu. 上帝有他的主权来去做任何事， Seperti firman Tuhan kata, tidak terselami pikiran Tuhan. 就是在圣经里面有说，我们无法去了解上帝的 Yang 想 paling 法。 penting dalam hidup kita ini, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Itu paling penting, saudara-saudara Tuhan. 最重要的是，我们生命已经被拯救了。 Nah, saudara kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Pemasmur berkata dalam Mazmur 23 ayat 4. 诗篇这样说： Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apapun yang terjadi pada anak-anak Tuhan, walaupun dia kecelakaan dalam pesawat, dan Tuhan berserta dia. Kita tidak tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan, janji Tuhan itu tidak pernah diingkari oleh Tuhan bahwa dia pasti beserta orang-orang yang dikasihinya. 无论发生什么事情，我们要相信我们的神永远与我们同在，因为然后我们不能去了解，不能去明白上帝的旨意，上帝所要我们去发生的这些事情，我们无法去明白，但是是好的。 Apapun situasi yang kita alami, 无论我们
经历了什么事 Dia 情， tetap hadir menyertai kita dengan berbagai macam caranya. 上帝仍然用他的方法与我们同在。 Dan caranya kepada anak Tuhan yang satu dengan anak Tuhan yang lain itu berbeda-beda. 然后 saudara. 他的方法就是对于这些人、这个人还有这个人是不一样的。 Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Setelah kita memahami bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, 当我们明白了上帝是有主权的上帝 dan 的时 tidak ada 候， satu hal pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. 没有任何事发生就是在上帝以外。 Artinya dia mengendalikan segala sesuatu, 意思就是说，他控制了 dia 一切， mengendalikan seluruh alam semesta, 他控制了宇宙万物， termasuk setiap pribadi kita. 也包括了我们。 Ketika kita sudah memahami hal ini, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Allah yang berdaulat itu? 当我们已经明白了上帝的主权的时候，我 Yang 们要怎样 pertama, 来反 saudara, 应？第 sikap 一， yang harusnya kita miliki adalah 我们的反应就是第一， takut akan Allah. 敬畏我们的上帝。 Istilah takut akan Allah ini dimasukkan di sini bukan mengacu kepada suatu ketakutan yang dirasakan seperti seorang budak, 敬畏上帝的意思就是不是我们害怕一些事情， atau suatu perasaan takut seperti yang dialami oleh orang-orang yang menyembah berhala kepada dewa-dewa mereka. 或者好像我们害怕我们敬拜这些偶像的这 Tetapi 个害 takut 怕。 akan Allah adalah takut yang kudus. 但是敬畏上帝就是这个圣洁的敬畏。 Takut akan Allah berarti memiliki rasa hormat hingga berdampak kepada cara hidup kita. 敬畏上帝就是我们要敬畏他。 Saudara-saudara Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹 takut 们， akan Allah lebih mengenai menghormati Tuhan. 敬畏上帝就是我们就是敬畏他， Menghormati Tuhan. Tunduk kepada disiplinnya 尊重他， dan menyembahnya dengan takjub. 然后敬拜他。 Itulah sikap yang harus kita miliki, yaitu sikap yang memiliki roh yang takut akan Tuhan. 就是这样的我们要敬畏我们的上帝， Karena dia satu-satunya Allah yang berdaulat, tidak ada yang lain. 因为他是唯一的上帝，唯一有主 Seluruh 权的 kehidupan 上帝。 kita berada di bawah kendali Tuhan. 我们的一切生活就是在他的手上。 Yang kedua, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Allah yang berdaulat itu? 第二个， Memiliki ketaatan total kepada Tuhan. 我们要遵行上帝。 Saudara, mengenal Allah yang berdaulat mendorong timbulnya roh yang takut akan Allah. 就是当我们敬畏上帝的时候，我们的灵就是有一个遵守尊重 Dan 上帝。 selanjutnya hal itu akan menghasilkan suatu langkah ketaatan kepada Allah. 然后经过了这些，我们就是会有一个遵守上帝的一个理。 Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego 撒德拉、弥撒还有阿别 diperhadapkan 尼 pada 哥， suatu situasi yang paling sulit dalam kehidupan iman mereka. 在他们的生活上，他们面临了一个很大的事情。 Ketika Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas di dataran Dura di wilayah Babel, kalau kita baca Alkitab, 当这个尼布加尼撒王做了一个黄金偶像的时候， dia memberikan perintah supaya setiap orang tidak terkecuali Sadrak, Mesak, Abednego, 他就是命令了他的百姓， mereka 包括了 harus 这个 sujud 3个人， menyembah di hadapan patung tersebut. 他们要敬拜这个黄金这个 Perintah 黄 raja 金 ini memiliki konsekuensi Usia. bila tidak dilakukan, 然后王就是命令，如果你们没有这样去行的时 akan 候， dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. 你们会丢在火坑里。 Ketika pemuda ini sadar bahwa perintah tersebut bertentangan dengan iman mereka, yaitu bahwa kita tidak boleh menyembah Allah lain. 然后这个3个年轻人，他们就明白这个命令不符合上帝所他 Namun 们 jika 去行 mereka 的。 tidak patuh, api yang menyala-nyala itu menanti mereka. 然后他们就说，如果他们没有这样去遵守王去命令的时候， Nah, 他们就会被丢在火坑 Ketika 里。 Raja Nebukadnezar menebar ancaman itu terhadap mereka, kalau kita baca Alkitab, kita melihat respon mereka itu sungguh luar biasa. 当尼布加尼撒王命令的时候，他们3个的反应是什么呢？ Kata mereka, 他们这样说： tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. 呃， Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. 我们回答你的时候也是没有用。 Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, 如果我们所敬拜的神可以释放我 maka 们， Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. 他当然会释放我们在火坑里面。
Tetapi seandainya tidak, 但是如果不的话， hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, 你要知道， bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. 我们 Tidak 我 akan 们不会 memuja 敬 dewa. 拜你所 Dan 创 tidak 造的 akan 这个 menyembah 黄金 patung 神， emas yang Tuhan dirikan itu. 更何况你所创造的这个黄金偶像， Apakah kita dapat membayangkan, saudara, kepercayaan dan ketaatan yang sedemikian rupa 这 terhadap 个 Allah yang 我 Maha 们 Kuasa? 可以想象一下，我们在这个三个年轻人的 Mereka 身上， percaya Tuhan sanggup melepaskan mereka dari kematian, tetapi mungkin juga Tuhan tidak berkehendak melakukannya. 他们相信上帝可以拯救他们从这个火坑里，但是上帝也不要去救他们。 Dan jika itu terjadi, mereka siap mati untuk kehendak Allah. 如果上帝不要救他们，他们也是愿意，他们也是准备死。 Sebenarnya kalau kita pikir, 如果我们想的话， ada sejumlah alasan bagi Sadak, Mesad, Abednego untuk takluk kepada Raja Nebukadnezar. 有很多理由，这个三个年轻人可以顺服、遵守尼布甲 Mereka 尼撒 bisa 王。 saja kompromi satu kali saja dan setelah itu mereka akan taat total lagi kepada Tuhan. 他们三个人可以说谎话嘛，可 Apalagi 以 ini akibatnya nyawa melayang, saudara. 他们可以说谎话来救他们自己。 Mereka juga dapat beralasan jika mereka mati, bagaimana caranya mereka melakukan hal-hal yang baik untuk Allah dan umatnya. 然后他们也有想法，如果当他们还没死的话，他们要做好事。 Bukankah kehendak Tuhan yang membawa mereka sampai ke dalam posisi yang penting saat ini di Babel? 因为他们有这样的地位，是因为上帝嘛。 Bagaimana mungkin mereka dapat mewujudkan rencana Allah terhadap umatnya kalau dia mati? 哪有可能他们 Bagaimana mungkin mereka dapat mewujudkan rencana Allah terhadap umatnya jikalau mereka itu mati? 哪有可能他们要去行上帝他们要去做的事情？如果他们死呢？ Itu mungkin alasan-alasan yang mungkin sebenarnya bisa diambil oleh ketiga pemuda 可 ini. 能这个是他们三个年轻人的想 Namun 法， bagi mereka ketaatan kepada Allah melampaui segala-galanya, saudara. 但是他们说遵守上帝比较重要。 Mereka rela melepaskan semua pencapaian mereka dan pemerintahan di Babel 他们愿意把他们的地位给放下， demi ketaatan kepada Allah, ketaatan yang total kepada Allah. 就是只单单因为要遵守上帝， Bahkan mereka tidak peduli terhadap nyawa mereka. 他们也不理睬他们的生命 Karena 了， ketaatan kepada Allah melampaui 因 segalanya. 为遵守上帝超过了一切。 Respon mereka terhadap perintah Raja Nebukadnezar, saudara, merupakan tindakan iman yang sangat berani. 他们对尼布加尼撒的这个反应，就是超过了他们的想法。 Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga dapat menghadapi perapian. 在我们的生活上，我们也是会面临的这个火 Kita juga 坑。 dapat diperhadapkan pada pilihan antara mengikuti kehendak Allah 我们也有选择，就是我们要遵守上帝， atau kenyamanan, kemapanan, harta duniawi. 或者我们要来去享受这些世界上给我们的。 Ini perundungan besar buat kita semua, saudara. Apakah kita berani membayar apapun demi sebuah ketaatan kepada Allah? 这个我们要去想，我们自己本身要去想的，我们是否要跟随我们的上帝，或者我们来去享受 Apakah 这个世 kita 界？ rela melepaskan hal-hal yang berharga dalam hidup kita untuk mengikuti kehendak Tuhan? 是否我们愿意把一切放下，然后去跟随我们的上帝？ Apalagi di masa krisis seperti ini, banyak orang yang terdesak dan hidupnya susah. 更何况在这个时代，我们看 Sehingga 有很多 membuat 人， orang-orang termasuk anak-anak Tuhan 包括相信上帝的儿女， kompromi dengan dosa untuk mencapai apa yang diinginkannya. 他们就是犯了罪，就是要达到他们的目的。 Saudara, kita patut menerani kehidupan Sadak, Mesad, dan Abednego ini. 其实我们大家要去看一下这个撒拉米撒还有阿别尼 Yang 哥的。 walaupun sedang mengalami krisis yang dahsyat yang mengancam nyawa mereka, 虽然他们面临了，就是连他们的生命就会丢 mereka 的这个 tetap 事情， memilih setia, taat total kepada Tuhan, 他们仍然跟随上帝， taat melakukan kehendak Tuhan. 遵守上帝的指令。 Mengapa, saudara? 为什么呢？ Karena mereka tahu Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang berdaulat atas hidup mereka, atas segala sesuatu di dunia ini. 因为他们明白，他们所敬拜的上帝是有主权的上帝。 Begitu juga dengan kita semua, saudara-saudari. Jika kita mengetahui bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berdaulat, seharusnya kita hidup taat total kepada Tuhan. 我们也一样，如果我们明白我们的上帝是有主权的上帝，我们的生命也要遵守
以我们的上 Yang 帝。 ketiga, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Allah yang berdaulat itu? 第三个反应是 Mengucap syukur dan bersuka cita. 凡事感恩，凡事喜乐。 Nah, pengakuan atas kedaulatan Allah bukan hanya menghasilkan dalam diri kita itu suatu sikap takut akan Allah dan ketaatan total yang seperti saya tadi jelaskan. 所以刚才我们说了，上帝的主权不是让我们只是敬畏、遵守而已， Melainkan juga akan memampukan kita untuk bersyukur dan bersuka cita. 还有让我们有这个能力来感恩，还有凡事感恩，还有喜乐。 Misalnya contoh sederhana saudara, 比如说， ketika ada perampok yang Tahu. membobol rumah kita 当有强盗来到我们的家的时 dan 候， mengambil barang-barang berharga kita di dalam rumah, 还有偷我们的东西的时候， apakah kita tetap melihat pemeliharaan Allah dalam peristiwa ini? 是否我们仍然看到上帝的看顾在这个事情呢？ Apakah kita tetap melihat pemeliharaan Allah, saudara-saudara sama Tuhan? 是否我们仍然看到上帝的看顾呢？ Memang ini situasi yang tidak gampang. 对我们看这个是不简单的 Tetapi 情况， seseorang pernah berkata begini, 但是有个人有这样说， takkan ada ketenangan sejati dalam hati Anda 在我们身上没有一个安宁的事情， sampai Anda mau belajar untuk memandang tangan Tuhan dalam segala hal. 直到我们看到上帝的手， Saudara, takkan ada ketenangan sejati dalam hati kita 没有一个安静安宁的事情在我们的身上， sampai kita mau belajar untuk memandang tangan Allah dalam setiap hal yang terjadi. 直到我们学习来看到，我们来看上帝的手仍然的看 Namun 顾 untuk 帮助。 dapat menjadi seperti itu, 但是当我们要达到刚才所说的事的时候 iman，harus terus-menerus dilatih, saudara. 我们的信心要每天的去练习。 Iman merupakan suatu keyakinan pada firman yang kekal dari Allah yang hidup itu. 我们的信心是永恒的， Karena itu dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. 对，刚才我们所读的罗马书第8章第28节，这里已经说了。 Jadi saudara, apapun yang terjadi kita tahu semua untuk demi kebaikan kita. Kita tidak mengerti. Tapi Sorry. firman Tuhan sudah berkata kepada kita, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk 所 kebaikan 以 kita. 虽然我们不了解上帝所做的事，但是我们要去了解上帝仍然与我们同在。 Maka dari itu iman akan menjadi dasar untuk mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. 所以我们的信心就是我们要来去凡事感恩， Walaupun 凡事感 saat 谢上 ini 帝。 kita sedang mengalami krisis, 虽然在这个时代，在这个时刻，我们面临的危机， apapun yang kita alami saat ini, saudara, 虽然无论我们在这个世上发生了什么事， ada yang sakit, 有生病， ada yang kekurangan, 有缺乏， apapun yang terjadi, 无论发生什么事， ketika kita mengetahui fakta bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, 当我们明白我们所敬拜的上帝是有全能的 kenyataan 上 ini 帝， akan membawa kita kepada kekaguman dan penyembahan yang semakin dalam kepada Tuhan. 这样的信心会让我们仍然的敬拜、敬畏我们的上帝。 Kenyataan ini akan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita dalam menjalani hidup ini. 这个事实会让我们有这个安宁、安心来面对这个世界。 Dan kenyataan ini akan memberikan kita rasa aman. 然后这个真实也会让我们觉得平安， Benar nggak saudara-saudara sama Tuhan? 对吗？ Kalau kita merenungkan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang berdaulat. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak ada satupun yang terjadi di luar seizin Allah. Tanpa seizin Allah, tak ada satupun di dunia ini akan terjadi. 当我们明白了上帝是有全能的上帝，然后在这个世上所发生的就是在上帝的控制上的时候，我们就要有一个安心、平安、安宁的事情。 Segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, dalam hidup kita masing-masing, semua berada di bawah kendali Allah. 所发生在这个世上所发生的事情，就是在上帝的 Karena Allah kita 权 berdaulat. 柄上，因为我们的上帝是有主权。 Oleh sebab itu, kalau ketika kita memahami kedaulatan Allah ini, 所以，当我们已经明白上帝的主权的时候， kenyataan ini membawa kita kepada kekaguman kepada Allah yang luar biasa. 这样的事情会让我们觉得，对我们的上帝很骄 Kenyataan 傲， ini akan membawa kita kepada penghiburan dan kekuatan dalam kita menjalani sehari-hari. 可以安慰我们来度过我们所面临的这个 Kenyataan 生 ini akan 活。 memberikan kita rasa aman karena kita tahu Allah kita
berdaulat. 会让我们觉得很平安，因为我们知道我们的上帝是有主 Oleh 权 sebab 的 itu 上 dalam 帝。 kondisi seperti saat ini saudara-saudara kasih Tuhan, 所以在这个情况上， dunia yang semakin tidak menentu kita tahu. 在这个世界就是混 Kita 乱 tidak 中的 tahu 世 apa 界 yang，akan terjadi selanjutnya. 我们不晓得在前面会发生什么事， Maka dari itu perlunya anak-anak Tuhan itu untuk belajar firman Tuhan 所以成为神的儿女，我们要 sehingga 去明白圣经， memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. 直到我们可以明白、可以了解、可以认识我们的上帝。 Sebab firman Tuhan berkata, 因为圣经这样说， umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. 我认识上帝的子民，他们仍然坚固。 Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, sebagai penutup saya akan memberikan suatu ayat, yaitu di Matius 10 ayat 29 sampai 31. Matius 10 ayat 29 sampai 31. Di situ dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya itu tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara-saudara kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， begitu luar biasa Tuhan kita. 我们的上帝是何等的伟大， Rambut kita pun semua terhitung oleh Tuhan. 连我们的头发，上帝都知道。 Burung pipit yang murahan itu, 麻雀 tidak ada seekor yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Coba bayangin. 没有一只会落下地，如果没有在上帝的。 Apalagi kita, saudara-saudara kasih Tuhan, kita lebih berharga dari burung-burung pipit. 我们看一下，我们人不是比这个麻雀更珍贵吗？ Nah, saudara kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹 apapun 们， yang terjadi ke depan, 无论什么事发生在我们的前面， pahamilah bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. 我们要去明白，上帝 Allah 有 berdaulat 主 atas 权， alam semesta. 上帝有他的主权， Allah berdaulat atas iblis. 上帝对这个魔鬼有他 Bukan 的主 iblis 权， yang berdaulat di dunia ini, tapi Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. 不是魔鬼有主权在这个世上，但是上帝有主权 Dan hidup kita 在这个 semua 宇 berada 宙万 dalam 物， kendali Tuhan. 然后我们的生命也是在神的手上。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们起来祷告。 Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang berdaulat, Allah yang luar biasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Tuhan, ajarlah kami untuk mengerti seluruh firman-Mu ya Tuhan. Walaupun dalam ketidaksempurnaan kami untuk mengerti ya Tuhan, tapi ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan kami dapat mengenal Engkau ya Tuhan. Tolong setiap kami untuk memiliki pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, apapun krisis yang dialami oleh umat-Mu ya Tuhan, di tempat ini maupun berada di rumah dimanapun mereka berada, Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang menyertai mereka, yang hadir dalam kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Tolong untuk mereka juga untuk mengalami kehadiran Engkau dalam hidup mereka ya Tuhan. Tolong mereka juga untuk mengerti bahwa Engkau Allah yang berdaulat. Apapun yang mereka alami, bahwa Engkau yang memegang kendali ya Tuhan, bukan yang lainnya. Engkau satu-satunya Allah pencipta semesta alam yang berdaulat atas setiap manusia yang ada di bumi ini ya Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kehendak-Mu. Tanpa seizin-Mu ya Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi di dunia ini Tuhan. Walaupun kadang kami tidak mengerti ya Tuhan, kami sungguh tidak mengerti ya Tuhan, tapi ya Tuhan, firman-Mu berkata bahwa rancangan-Mu bukan rancangan kami ya Tuhan. Kami hanya bisa beriman kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sampai pada akhir zaman ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.